Ya, ya Muhammad ni banyak batuk, batu gajah. Terima kasih Datuk Pengerusi, diberi peluang saya akan batuk saya akan henti ya. Dan batuk lagi kementerian akan datang. Saya rujuk ke putaran 060-300 ya, perkhidmatan teknik ya. Semalam apabila Yang Berhormat Tenom ya bangkit berucap telah menyatakan berbagai masalah yang dihadapi oleh orang ramai apabila pergi mendapatkan perkhidmatan dari Puspakom ya. Begitu juga Datuk Pengerusi ya, saya sering kali menerima aduannya oleh orang ramai terhadap Puspakom di Kopeng, Perak. Dan sebenarnya pernah diadakan perjumpaan dengan pegawai atasannya, diadakan di antara mereka yang merasa tidak puas hati dengan pegawai atasan dari Kuala Lumpur, diadakan di Puspakom di Kopeng. Tapi masalahnya nampak walaupun telah dibangkitkan masalah tersebut, tapi nampaknya kelemahan masih wujud. Tadi Datuk Pengerusi salah seorang telah menghubungi saya menyatakan bahawa masa menunggu masih lama. Kalau ada sebuah lori untuk nak pindah milik ya, kena dihantar untuk pemeriksaan di Puspakom, pagi pukul 9 pagi pergi, pukul 3 petang baru balik. Itu masa menunggu. Yang kedua adalah nak buat booking dulu. 2-3 hari sebelum tu kena buat booking. Booking dulu sebelum boleh hantar kereta pergi untuk kenderaan pergi untuk pemeriksaan. Jadi inilah berbagai masalah dan ada di kalangan mereka mengadu bahawa Puspakom telah menyulitkan kerja mereka. Apabila saya bangkitkan dengan pegawai kata, oh kami tak nak ulat-ulat dengan izin. Kalau tidak mereka masuk dalam kompaun Puspakom akan timbul masalah kekacauan. Tapi persoalannya pemilik kenderaan mengkehendaki workshop yang mereka hantar untuk diperbaiki, untuk hantar bagi mereka, pihak mereka untuk buat pemeriksaan selepas ia diperbaiki. Jadi kalau minta pemilik sendiri untuk hantar selepas diperbaiki oleh workshop, hantar untuk pemeriksaan di Puspakom, ia mengambil masa, mereka kena ambil cuti. Jadi workshop telah datang jumpa saya, dia kata kami hanya menjalankan tanggungjawab kami yang terangkum dalam perkhidmatan yang diberi. Baiki kereta, kenderaan, hantar ke Puspakom untuk pemeriksaan. Kalau tak lurus, gagal, mereka akan pandu balik dan buat pembaikan semula. Jadi mengapa menyulitkan ke mereka? Lepas tu pegawai ada yang kata memerlukan surat menyatakan ini adalah syarikat yang membenarkan dia punya pekerja untuk hantar kenderaan yang telah diperbaiki. Jadi orang ramai yang terlibat datang jumpa saya. Dia kata boleh tolong tulis satu surat sokongan agar saya boleh hantar ke Kuala Lumpur. Nyatakan saya adalah satu workshop yang menjalankan kerja-kerja ini, pembaikan juga. Jadi mengapa menyulitkan mereka? Datuk Pengerusi semalam telah dibangkitkan semasa Yang Berhormat Tenom saya telah mencelah. Saya telah nyatakan bahawa sudah sampai masanya monopoli Puspakom ditamatkan. Apabila saya buat kajian berkenaan laporan sebelum ini, saya dapati sebenarnya Yang Berhormat Menteri telah benar membuat satu kenyataan. Dan saya rasa kenyataan ini perlu diperjelaskan lagi dalam Dewan Yang Mulia ini. Apakah keputusan Kabinet terhadap monopoli Puspakom ini? Apakah satu keputusan telah dibuat oleh Kabinet bahawa monopoli Puspakom ini akan ditamatkan pada tahun 2014? Sebab ia telah dilanjutkan pada bulan September yang lalu. Ada kenyataan menyatakan dilanjutkan 15 tahun. Apakah makna itu? Apakah makna lanjutan 15 tahun itu bermaksud monopoli sampai 15 tahun, atau dalam masa 15 tahun, 5 tahun, 10 tahun kemudiannya monopoli Puspakom ini akan ditamatkan? Jika ya, selepas 2014 monopoli Puspakom ini satu keputusan telah dibuat akan ditamatkan, apakah rancangan seterusnya, susulannya? Ini permintaan orang ramai. Kalau tanya orang ramai ke workshop, mereka akan bersetuju car dealer, second hand car dealer, mereka akan bersetuju. Dan mereka juga telah sangat marah
dengan perkhidmatan Puspakom. Mereka kata sudah sampai masanya ada persaingan kepada perkhidmatan yang diberi oleh Puspakom. Lebih-lebih lagi, perkhidmatan yang diberi bukan menyenangkan mereka, tapi menyulitkan mereka walaupun mereka membuat bayaran. Dan ini ada yang diwajibkan dalam peraturan Road Transport Act untuk pemeriksaan kenderaan ini. Jadi Datuk Pengurusi, saya juga ingin tahu, kalau kita baca buku perbelanjaan persekutuan tahun lalu 950,000 950,000 kenderaan anggaran. Maaf, tahun ini dalam statistik buku ini, tahun ini 2009 950,000 kenderaan untuk pemeriksaan. Tahun akan datang 2010 anggarannya adalah 1 juta. Jadi saya nak tahu berapa jumlah kutipan Puspakom setahun anggarannya. Dan daripada kutipan ini, berapakah yang disumbangkan oleh kepada kerajaan? Berapakah kutipan pemeriksaan kenderaan oleh Puspakom yang disumbangkan kepada kerajaan? Saya nak tahu terma-terma kontrak dengan Puspakom ini. Apakah ia memihak kepada Puspakom atau kepada orang ramai? Bayar perkhidmatan masih begitu lemah, menimbulkan pelbagai kesulitan kepada mereka. Ini persoalan pertama ya. Dan sebelum ini kementerian ada menubuhkan satu task force ya. Task force JBJ Integrity Plan. Salah satu niatnya adalah untuk membersihkan Puspakom. Apakah daripada gejala rasuah? Apakah keputusannya? Berapa kes yang telah diterima? Datuk Pengerusi, ada yang kata mengadu terhadap kelemahan perkhidmatan Puspakom. Mereka sebenarnya tidak berani ke depan. Ada di antara mereka sebab mereka takut kalau lain kali mereka hantar kenderaan untuk diperiksa, mereka akan digagalkan kenderaan itu, akan disenarai hitamkan nama mereka. Ada workshop di kalangan masalah ini. Jadi walaupun kerajaan kata ada tubuhkan task force, saya nak tahu berapa kes aduan terhadap Puspakom, berapa kes ini melibatkan kes rasuah dalam Puspakom ini. Dan seterusnya saya ingin rujuk kepada kereta api ya, Datuk Pengerusi. Kereta api shuttle di Ipoh telah dimulakan, KL Central, KL Ipoh shuttle. Dan saya amat bersetuju bahawa keadaan coach dalam kereta api ini perlu diperbaiki, terutamanya tandasnya, Datuk Pengerusi. Perkhidmatan kaunter stesen kereta api di Ipoh, saya dimaklumkan kekurangan pegawai. Walaupun telah dipasang ya, Datuk Pengerusi, nombor angka gilirannya, tapi satu kaunter, kebiasaannya tiap kali saya pergi, kebiasaannya satu kaunter saja dibuka. Jadi kalau satu kaunter saja dibuka, you ambil giliran, sangat aneh. Kalau ada 1, 2, 3 kaunter, ada nombor giliran, computerized punya nombor giliran, telah ambil, mereka boleh tengok papan tanda tu. Yang kena menunggu, mengambil masa yang lama untuk menunggu sebelum dipanggil. Sebab kebiasaannya satu kaunter saja yang dibuka. Saya dimaklumkan kerana kekurangan pegawai. Apa tindakan akan diambil kerajaan dalam aspek ini? Dan apa yang mengejutkan saya ialah KTM telah menaikkan harga tiket, harga tambang ya, daripada RM18 kepada RM22. Tapi keadaannya, perkhidmatannya, keadaan dalam coachnya, sebelum ada TV lagi, sekarang dah tak dipasang TV. Jadi keadaan keselesaan untuk penumpang tidak diperbaiki, tapi harga tambang dinaikkan. Mengapa dibenarkan sedemikian? Jadi saya berharap isu ini akan dijawab, dan akhirnya isu berkenaan keselamatan kenderaan. Datuk Pengerusi, saya percaya Datuk Pengerusi pernah tengok highway kalau kita guna lebuh raya Ipoh Selatan. Seringkali kita akan terkejut ya semasa memandu kenderaan. Mengapa ada tayar-tayar ya, tayar-tayar celup ya, yang telah pecah di atas lebuh raya itu, yang amat membahayakan pengguna-pengguna lebuh raya itu. Jadi kalau ia adalah daripada lori atau bas ya, saya selalu tanya, bukankah kenderaan besar ini dihantar untuk diwajibkan untuk diperiksa kalau tak silap 6 bulan setiap kali? Jika sedemikian, mengapa masih boleh wujud tayar-tayar celup yang telah pecah di sepanjang jalan? Seringkali, tak, ini amat berbahaya.
kepada pengguna jalan. Jadi saya pun mula mensyaki apakah pemeriksaan Puspakom ini ada banyak kebocoran mungkin dalam aspek pemeriksaannya. Dan bas-bas ekspres yang kita selalu tahu apabila tiba musim perayaan, JPJ akan menjalankan penguasaannya. Tapi kita juga membaca kes-kes kemalangan yang melibatkan bas ekspres. Jadi saya nak tahu kes-kes kemalangan ini berapa peratusnya adalah kerana kenderaan atau bas itu bermasalah. Jika sedemikian, bukankah kenderaan seperti saya katakan telah diwajibkan untuk pemeriksaan? Jadi saya memohon agar dapat diberi penjelasan berkenaan perkara ini. Sekian, terima kasih Datuk Pengerusi.